Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Kata Musannif rahimahullah taala wasalisuha alla yakuna alaihi ay ala al-'idwi mughayyirun lil ma'i taghayyuran daran. Syarat ketiga untuk menetapkan sahnya wudu mandi, alla yakuna alaihi, bahawa tidak adalah alaihi ay ala al-'idwi, kata anggota, tak ada pada anggota ni mughayyirun lil ma'i, sesuatu yang boleh mengubahkan bagi air. Jangan ada apa-apa benda yang boleh mengubahkan air bila air kena kepada anggota wuduk ataupun badan untuk kita nak mandi tu. Pengubah ni dia taghayyuran daran, mengubahkan yang memudarat. Jadi yang ni balik pada apa kita belajar dulu, apa yang dipanggil mukhalid, yang tu kot istilahnya, benda yang mukhalid, yang bercampur dengan air. Jadi kat tangan kita kalau ada benda-benda mukhalid, yang bila kita ambil wuduk nanti benda mukhalid ni akan larut pada air yang kita gunakan untuk berwuduk tu, yang keadaan macam ni dia akan memudaratkan wuduk kita. Dobit dia mestilah mughayyirun, yang mughayyirun lil ma' taghayyuran daran. Dobit itulah. Misalnya katalah kat tangan kita, apa nak bagi contoh kan? Kalau saya memang kita duk bagi contoh dah kan. Kalau katalah kita pakai minyak wangi ni bukan saja kat pakaian, kat tangan yang orang kita lumur, muka orang kita lumur. Tapi dia minyak tak bercampur dengan air. Jadi kalau minyak tak ada masalah, kerana minyak nama dia mujawir, dia bukan mukhalid. Tapi kalau apa yang kita lomor kat muka tu, misalnya katalah lotion misalnya, dan lotion ni dia moisture, dia base dia air. Kalau base dia minyak, kalau dia beku, dia akan menyebabkan ada lapisan mencegah air sampai ke kulit pula. Itu isu dia. Tapi dia akan isu keempat ni, insyaAllah jumpa depan. Tapi kalau yang ni istilahnya dia ada mughayyirun, dia base air. Jadi bila air kena kat dia, gosok, jadi air tu nanti akan jadi bersabun. Sabun lah contoh, ataupun shampoo kita, ataupun apa jenis-jenis saya dah sebut, saya tak pandai, saya tak pakai lotion muka, barang makeup, walaupun Nuraisha kan, mesra wuduk kan, bila gitu dah, dia mudah nak tengok. Jadi istilahnya kena tanggal dulu lah, walaupun istilahnya dia taklah melekat sebati apa tu kan, menyebabkan satu lapisan mencegah air sampai ke kulit. Tapi kena hilanglah dia dulu tu, pasal dia base dengan air. Bila kena air, dia akan menyebabkan air tu dah tak jadi mutlak, dia akan jadi mutaghayyir. Situlah nampak dia. Kalau mandian-mandian yang jenis gel, sabun tu yang kadang ada macam tu, katalah ada kita kadang istilahnya pakai terlalu kapasiti yang banyak, bilah pun lebih kurang je. Nanti bila katalah bila kena air kita gosok, dia bersabun lagi tu. Maksudnya ada sabun lagi tu. Jadi sabun tu faham tu base dia air. Jadi bila kita ambil wuduk, gosok tu bersabun. Bersabun tu menyebabkan wuduk kita tak sah, pasal dia ada pada kulit kita ni mughayyiran taghayyuran daran. Janganlah nak jadi kes ni, tapi kena jagalah. Itu antara babnya. Kalau isu kita lah ni COVID ni, pakai sanitizer tu, bukan ada basuh, dia pula istilahnya bahan alkohol tu satu hal, dan bersama dengan dia air juga kan, adalah campuran dia punya formulasi dia. Okay, jadi bila wuduk ni kita tak ada basuh apa-apa dari dulu, terus wuduk je, muka, tangan kat kita tu bila kita gosok memang katalah akan ada efek sabun atau seumpamanya. Saya bagi contoh lah, saya tak pernah pakai apa sanitizer, sekali je pernah pakai sanitizer, air badan lah kita kan. Dia pun tak gemar pakai sanitizer tu. Katalah kita gosok-gosok tu sabun ke apa, jadi belendir ke apa, tu taghayyuran daran.
Itu taqayyuran daran. Kalau zaman ni COVID tu, tak tahulah, saya tak biasa kasi sanitizer, tak tahu lah. Okey. Contoh dia sebut sini yang dia ada taqayyuran daran ke za'faran, seperti za'faran. Ini za'faran ni dia rupa macam terbakar tu kan. Dia stigma bunga tu. Jadi bila kena air, dia kena kat kulit. Nanti bila air kena kat dia, warna yang ada kat kulit, warna za'faran tu, dia akan bercampur dengan air. Sebab dia based on air. Dia bukan perlu larut dalam minyak ke apa za'faran ni. Jadi kalau ada warna macam tu, warna za'faran ni, bila kena air nanti dia akan taqayyuran daran. Satu. Wa sundalin khilafan li jam'in. Dan sundal ni apa? Cendana gaharu. Sandal orang bukan terjemah pun tak sampai lagi. Jenis benda tu lah. Yang ni kata luka-luka kadang kita tak nak perhati ingat benda-benda tu. Kalau lah ni, kalau ni sebab budak sekolah, kala air, bila kala air comot apa kat tangan, ada yang terkena tu, dia taklah menghalang air sampai, tapi bila air sampai kat dia, watercolor tu, kala air tu dia akan menyebabkan bercampur dengan air. Jadi perubahan tu mutaghayiran daran. Kalau katalah macam pensil warna tu, pensil warna yang mahal-mahal tu, stabilo ke apa kan dia ada jenis, asalnya 3 kertas, betul boleh ambil berus, basah kan dia akan jadi macam watercolor, macam ada air kan. Jadi katalah pensil warna tu kena kat kulit, kita tertulis ke apa kan, tulis nombor telefon ke apa, memang dia akan larut dalam air nanti, tapi dia punya kapasiti terlalu sedikit pasal dia tulisan dengan pensil aja kan. Dia taghayyur, tapi taghayyuran qalilan, yasiran, yang tu tak mudarat. Dia masalah tu balik pada masalah kita bicara lepas dalam masalah air mutaghayyir itu. Macam sebaldi air, secubit gula, kan dia tak akan menyebabkan rasa manis apa. Kalau perubahan yang macam tu, yang taghayyuran itu, dia taghayyuran yasir, dia bukan taghayyuran daran. Siap. Sundal tu tengok kamu lah. Khilafan li jama'in. Sundalin. Hal keadaan aku menyalahi bagi satu jamin, satu kumpulan ulama. Maksudnya ada kumpulan ulama yang lain, dia kata kalau ada mughayyirun taghayyurul ma' ni, dia tak menjadikan mudarat dalam masalah jadi wudu. Tapi kalau ikut yang tu bukan dijamin mutamad yang dipakai, ni lah yang kita bicara. Satu kaedah PK ni saya duduk ngaji, tutup duduk pesan, ingat masalah asas tu, khilaf-khilaf tu. Saya cerita ke orang tak apa, siapa nanti orang pening. Saya nak kata gini, jangan kata orang pening, kita yang mengaji pun kena pening 2-3 kaul. Ambil kaul yang mutamad tu, kita pakai satu, kau orang mu cerita satu ya. Khilaf ni kadang-kadang dia sebagai orang kata apa, aksesori mengaji. Dia nak kata manfaat, nak kata tak manfaat langsung, tak juga. Tapi tak sah di viral lah khilaf-khilaf ni. Itulah kalau saya mengaji, tutup guru banyak pasal itu. Kadang dia baca mahali apa pendapat sampai 7 kaul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kadang dia tak hurai apa dia baca gitu ya. Nak ambil faham kaul-kaul tu bukan senang. Kata ringkas lah macam dalam mahali tu syarah minhaj kan. Baca dia tak syarah ni berapa gitu. Kamu tengok hak awal tu padan. Nah, cara dia senang. Nak tengok satu-satu kaul kau nak ingat pula tu, cerita ke orang pula tu, cerita ke orang. Ada pendapat, semua pendapat boleh dipakai, tuan-tuan terpilih, pilih mana satu. Itu saya tak mengaji dengan tuk gurunya tu. Malam ni saya nak sebut tu sikit pasal malam ni ramai ustaz-ustaz pasien tu, saya tak tahu siapa. Dia orang ni pencorak pengajian, cara dia orang mengaji tu lebih kepada cerita khilaf pendapat tu, bagi orang pilih pendapat mana satu nak pakai. Hatta pendapat tu bukan dalam mazhab, hatta luar pada mazhab pun
bagi-bagi pendapat, satu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, tuan pilih semua ni pendapat yang betul. Betul kabur orang. Terus kita duk asal cerita pendapat dalam mazhab Syafi'i, tu satu pun terkebil-kebil tak faham. Kadang terlalu mudah sangat dengan bab ilmu ni. Itulah sikit. Warabiha, dan yang keempatnya daripada syarat-syarat wuduk ni, ala yakuna ala al-hidwi hailun, bahawa tidak adalah di atas anggota ni hail. Masalah hail pendinding. Istilah pendinding ni maksudnya perkara yang boleh menghalang air sampai ke kulit, itu dipanggil hail. Asal bahasa Arab dia hala tu pendinding lah, bukan pendinding daripada kena sihir apa, bukan tu. Istilah terjemah itu kan, hail. Baik, apa dia contoh hail ni? Hail mana? Hail maksudnya dia menghalangi, mendinding bainal ma' wal maghsuli, antara air dengan anggota yang nak dibasuh. Wal maghsul wal idwil maghsul, air yang nak dibasuh termasuk maghsul ni kita ada, wal mamsuh, dan anggota yang nak disapu. Itu kalau orang duk pakai pewarna rambut, pakai dye apa tu, jadi dia ada lapisan pewarna. Lapisan tu dia bukan lebu bila kena air, dia istilahnya melekat dekat rambut. Bahkan nanti bila dia warnakan rambut, tentu kulit kepala pun terwarna sekali. Macam tu lah kot kan dengan bahasanya. Jadi orang yang pakai dye tu bahaya tu. Walaupun katalah orang yang pakai ni orang perempuan, dia pakai pun masa dia haid, habis haid esok kau nak mandi, macam mana kau nak mandi? Satu, mewarna rambut dengan menggunakan bahan-bahan pewarna yang menyebabkan ada lapisan pada kulit ataupun pada rambut ni, itu bukan syariat kita lah, kan cara kita lah. Kalau ada pun dalam kitab sebut pakai inai. Cuma zaman lah ni untuk membolehkan orang pakai tu, orang buat nama inai semua. Kalau buah nama dye, zaman saya panggil dye kan, hamba dye tak? Pewarna tu panggil dye. Sebut dye semua macam kemar tengkuh kan. Sebut inai je lah. Mesra dengan mesra syariat, mesra wuduk, mesra syariat. Inai. Aku bukan warna, aku bukan kedai, aku pakai inai. Inai betul pokok inai tu tak apalah. Ni nama je inai, tapi sebenarnya dye. Tukar nama sikit dah kena tipu lah. Ada ke inai warna jingga ke? Merah. Inai merah je. Inai pun merah. Tengok pokok ada merah kuat, tak kuat. Itu baru inai betul. Dan inai ni dia bukan macam, dia ada bukan lapisan. Dia macam kunyit lah. Ni takut nak sebut bahasa kan. Dia sebati dengan kulit tu. Tak kunyit je lagi kan? Kunyit tak mahu lah letak je. Itulah kaedah kita, yang tu bukan kaedah kita. Macam mana pun, kalau dia nak buat kunyit, lah kan. Lah. Sebab kunyit tu tak ada lapisan yang hail tu. Sekejap. Lepas tu saya ngaji tu, kalau Tok Guru sebut masalah mandi mayat. Zaman saya tu, zaman orang suka warna-warna rambut lah. Zaman saya mula-mula ngaji, belum pergi pondok lagi. Tapi ustaz yang duduk ngajar masjid surau apa, dia dah sebut dah isu-isu tu. Jadi kita dah faham awal dah lah. Zaman tu jenis suka warna-warna rambut ni perempuan lah. Perempuan. Lelaki zaman tu tak ada lagi. Rambut pang-pang ni, yang tu lah yang ada. Tapi ada pun kecil sangat. Zaman lah ni ambil jantan-jantan, ambil warna rambut. Ikut apa? K-pop, apa Korea apa. Macam lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tak ada pelihara lah. Ikat apa? Lock apa? Rambut macam lepas dah lah. Itu macam mana? Kalau mayat tu kena buka ke? Tu pure macam tu. Dobit dia, kalau air tak boleh sampai disebabkan dia anyam tu kan, dia jalin rambut tu terlalu ketat, menyebabkan istilah macam simpul tak boleh buka kan, tali bersimpul kena bayar. Rambut pun kalau istilah dah bersimpul macam tu, tambah daki-daki apa menyebabkan air tak sampai, tak boleh sampai, melainkan dengan kena buka rambut tu. Cukur tak boleh. Pasal cukur, walaupun dengan buka tu ada rambut yang gugur. Itu pasal lain. Pasal buka memang istilahnya dibenarkan dalam syariat lah untuk buka tu. Tapi bukan kaedah dia mudah macam mana cukur pergi botak. Ni mayat senang kan. Kan memang urusan senang kan. Tapi mencari kehormatan mayat. Kalau saya ngaji, Tok Guru sebut macam ni.
memang mencari kehormatan mayat, tapi dia telah mencarikan kehormatan diri dia. Tutup guru dulu dia bahasa biasa dengar. Siapa yang dia sebut? Kita kata mencari kehormatan mayat, dia telah mencari kehormatan diri dia. Jadi macam mana pun taklah disuruh cukur. Betul yang rambut terlerai apa dengan sebab kita ada putus-putus apa tu, tak dapat tidak kena buat macam tu lah. Kalau ikut geram kita cukur selesai urusan kita. Pasal nak kena mayat tu, yang lain tu kau dengan orang Ta'ala punya pasal. Tapi tutup kita tak macam tu, tapi bahasa dia pakai macam tu. Kalau macam rambut kedai warna tu, kalau ada bahan yang boleh apa, melunturkan dia balik tu, kena pakai peluntur tu kalau ada bahan tu. Macam dulu warna kuku tu kan, ada orang jenis lalu perempuan lah jenis-jenis warna kuku ni. Lepas tu dia kata saya pakai masa uzur Ustaz. Lepas tu dia suka warna. Saya tak tahu, saya geli tengok warna kuku tambah bubuh warna jingga, warna hitam. Dia kata nak bagi sama dengan bibir. Kalau ni merah, ni merah, ni biru, ni biru. Cuma ayat tengok bibir biru. Tak tahu dia tak tahu. Saya tengok kembang tekok. Saya jangan kata kembang tekok, inai tu untuk lukis-lukis kat sini tu, tapak-tapak tangan kat pengantin tu. Saya tengok tu saya geli. Kalau inai pengantin pun takat pakai di ujung tu, tapak tangan pun kena tengok macam geli sikit kan. Dia orang dengan lukis corak-corak bunga-bunga. Atau dia orang rasa cantik kot. Mungkin cantik pada sebahagian orang, tapi kalau saya kembang tekok ke cantik? Okey, biasa lah. Saya tengok Biasa tengok biasa lah. Saya tak ada, saya kembang. Saya tengok tu loya tengok. Dia tengok lukisan tu jugalah. Kalau okey je bunga. Orang ni jadi macam Hindu. Macam Hindu punya. Siap macam tatu lah rupa ya. Itu yang kata benda yang dia pakai tu adakah memang pewarna yang dibenarkan dalam syariat atas nama inai tu, ataupun nama inai tapi sebenarnya dia chemical yang lebih kepada macam ada selaput. Bahkan ada isu pun yang dia orang duk lukis habis kulit janam rosak. Jadi menunjukkan dia bukan inai. Bukan inai. Itu kata kena tipu dengan bahasa sikit je. Macam riba tukar nama bunga. Bunga orang kenal buat nama interest. Tukar sikit bahasa perkhidmatan. Cas perkhidmatan. Tukar sikit. Kena tipu macam tu kan. Padahal riba. Ini inai tukar sikit, dai tapi tukar sikit inai. Orang nampak lega inai. Ada inai mana biru. Gitu. Macam mana pun dobit dia ada lapisan ataupun tidak. Jadi kaedah kita syak ini macam mana? Ada lapisan ke tak ada lapisan? Ada lapisan. Macam mana? Dak mayari buka ila ma la yari buka. Tinggalkan benda yang meragukan kau kepada benda yang tak meragukan kita. Lagi senang hati. Tak pakai tu. Simple je. Itu nak pakai gencu je ni. Ada orang dia tak boleh, dia mesti kena pakai gencu. Tak tahu lawa apa sangat gencu ni. Lawa ke gencu? Tak tahu. Dia orang kan. Ada orang perempuan dia memang suka make up ni, dia suka. Ni pada saya pengaruh lah. Terikut lah budaya tu. Make up kena biru, color biru, merah. Tak tahu berjam-jam tu nak menyiap tu. Upah-upah tu suku. Dia kata ni produk Muslim ni, tak apa, Nur Aisyah ni mesra wuduk apa, tapi nak sebut je lah. Pula tu dia pamer bukan untuk suami. Dengan suami bawa ketiak, bawa bawang, pergi kenuri pun nak lawa. Jadi pengantin pun nak lawa, tak kena. Pengantin tu dia pengantin untuk suami dia tu. Dia pakai inai tu pun untuk suami dia. Bahkan kalau kata pengantin baru tu pakai inai, suami dia tak suka pakai inai, kena tanya suami dulu nak boleh bawa inai tak boleh bawa inai. Yang Haji pakai inai suami tengok geli aku tengok kikih balik buang mampu hang. Dia pakai tu sebelum kahwin lagi tak. Sikit dengan bahasa gitu. Sikit lah bab-bab macam tu. Asal dah sebut dia melarat pergi ke apa, macam gincu pun macam bibir yang buah gincu tu. Kalau yang buah gincu tu lah, dia termasuk anggota zahir yang kena ratakan air wuduk. Satu kalau dia macam ada lapisan minyak ke apa, kan memang dia buat pun daripada hasil petroleum kan. Memang asal gincu tu lah. Ni saya tak tahu lah macam mana. Ada unsur-unsur baby lah apa lah, lagi lah macam-macam kita dengar daripada PPIM apa semua kan.
Buddha Islam Malaysia apa tu, apa, Consumer Acquisition of Penang kan, Persatuan Pengguna Pulau Pinang keluarkan bahan-bahan apa yang dipakai dalam produk tu. Ada produk istilahnya bangkai dan najis, maksudnya bukan benda-benda yang sihat untuk dipakai kan. Tapi orang tak tahu seronok sangat pakai benda-benda yang tu. Dia terpengaruh dengan iklan lah. Kalau saya tinggallah benda-benda boleh bawa syubhat macam tu. Syubhat pun bukan dekat kita syubhat, tapi sebenarnya kalau dia buat benda-benda yang haram, dia bukan benda syubhat lah, dia benda haram mutlaqan. Cuma kita tak tahu konten dia apa. Satu syubhat pada kita, tapi sebenarnya pada hakiki dia ialah haram. Memang ada ulama syarah dalam hadis wa bainahuma umurun mushtabihat tu, dia memang ada mushtabihat hakiki syar'i, dia ada mujtihad iktibar orang pada orang yang tu mushtabihat, tapi sebenarnya hakiki dia bukan mushtabihat, dia ialah haram. Misalnya daging burger, dia tak tahu sebenarnya daging burger tu bukan benda yang halal, benda yang haram, benda tak sembelih. Contoh lagi tu, pada dia syubhat pasal produk orang kafir katalah contoh, tapi kata dia faham daging lembu ni sembelih, pada dia syubhat, ni syubhah aja, sebenarnya memang haram. Jadi yang tu yang antara sebahagian daripada makna ulama syarah, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Pasal macam mana boleh waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram? Pada dia adalah syubhat, tapi sebenarnya fil haqiqi fi nafsil amri fil waqi' dia adalah haram. Itu sebahagian daripada syarahan faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Itu saya ada sebutlah satu syarahan yang lain. Ini salah satu lagi. Jadi asal nak sebut, jangan ada benda yang menghalang air sampai ke badan. Contoh kanuratin, seperti nurah, kapur. Zaman kita lah ni banyak jenis-jenis apa yang cat spray ke, cat sapu ke, apa. Kalau kampung ni getah skrap kan. Kenapa getah skrap? Getah skrap kan bila kita tarik pop, dia melantun tu. Ambil wudu, ambil sembahyang, tengok Allah, getah skrap dia melekat tu. Melekat itu menyebabkan air tak sampai ke kulit. Kena ambil wuduk lain, sembahyang lain lah, pasal wuduk tak sah, sembahyang tak sah. Dan kadang ada juga jenis benda-benda yang hail ni, tengok disebut lagi, wasyam'in, dan juga lilin, waduhnin, jamidin, dan minyak beku. Minyak beku ni kita majerin pelantar, jadi orang buat roti canai apa kena perhati ya. Kalau minyak macam minyak sawit ni, dia tak jamid, yang tu dia duhnin, tapi dia tak menghalang air. Satu kalau orang tanya masalah minyak, macam orang buat minyak urut ke apa, minyak zaitun dan semua buat urut, buat urutan kan, wajib ke kena basuh minyak tu dulu? Tak, pasal dia bukan jamid. Bukan minyak tu halang air ke? Minyak tak halang air. Minyak macam minyak zaitun, minyak sawit ni, dia tak menghalang air sampai, cuma dia berminyak, jadi oily lah sikit, licin lah. Nak hilangkan dia, memang baru kita hilang minyak tu baru sedap lah, baru selesa. Macam mana pun wajib kehilangkan minyak tu? Tak, minyak tu tak ada masalah. Minyak yang masalah ni minyak jamid, minyak macam margarin. Tak, kalau tak margarin pun apa-apa yang jenis dia akan ada benda jamid, benda beku. Macam pakai gel kat rambut kan, dia keras lah. Bila gel kat rambut, kat kulit pun mesti gel dia lekat jugalah. Jadi bila sapu kepala, takut ada bahagian kepala yang memang walaupun mana-mana bahagian kepala tu sah lah, takut-takut semua bahagian kepala tu tak ada satu pun yang tak ada kena lapisan yang boleh menghalang air, semua hukum air tak sampai. Kenanya tu dia pun tengok orang, ada orang yang jenis rambut dia kalau tak pakai gel apa tu, dia tak boleh duduk kan. Zaman saya ngaji, mula-mula ngaji makan Datuk dulu, apa nama pendatang tu di dalam tin. Saya bukan jenis pakai rambut ni, saya punya passion daripada dulu ngaji ni botak air kepala, botak bang rambut tu. Zaman saya dulu kecil-kecil buy cream itulah kan. Sekarang pun ada lagi kan. Saya nak sebut zaman saya tu, kalau kat pondok madrasah tu, tengok duduk pakai, bukan je nama Muslim pun, bukan BMF punya. Apa saya nak sebut tak lama tak. Apa ni? Poken kan, poken. Nanti macam ada dalam tin ni kan. Lah ni pun poken lagi, ada lagi ya.
Gambar pun gambar menggairahkan punya gambar kan. Betul? Betul lah. Ini benda-benda macam tu. Bulan tu popular, bulan tu pakai. Kata, buat apa sapu benda ni? Saja. Sapu. Pergi minyak, bagi rambut dapat kemas sikit. Kelakar. Satu bahan tu, dia orang yang tu yang kadang-kadang bagus Persatuan Pengguna Pulau Pinang dari sudut dia bagi bahasa apa. Kita bangun pagi gosok gigi, yang tu pun dah lemak babi. Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Persatuan dia punya bahasa tu. Betul lah dia cakap tu kan. Gosok gigi pakai Colgate. Contohlah kan. Anda kata Colgate lemak babi, saya gosok gigi pakai lemak babi. Untuk mandi pakai sabun. Sabun pun sabun lap. Contoh, memang popular dulu sabun lap babi ni. Sabun babi, lombong minyak sabun babi. Pakai shampoo pun shampoo lemak babi. Pakai baju pakai sabun basuh Lamsun macam tu kan. Lamsun, nama pun Lamsun. Ada lemak babi. Sabun pun babi, ni babi menghadap Allah Akbar, Allah. Fikir pakai minyak wangi, alkohol pula. Yang alkohol pun alkohol yang najis, ambil daripada benda-benda peramnya. Minyak wangi lagi. Wangi pada bau, tapi sebenarnya diri adalah najis. Pergi semayang. Untuk ya Rabbana Allah wafir lana. Najis semua. Najis tu. Kalau memang baca tu terkesan. Kalau hampa tak tahu, saya baca tu terkesan hati. Hush. Oh, kita beringat sikit. Pasal kita tak peduli bahan apa yang kita ambil tu. Kita hanya faham wuduk lah tu. Bahan-bahan yang ada duk keliling tu, produk siapa, bahan apa dia pakai, kita tak peduli. Macam benda tu tak kena-mengena kita. Kita yang kena-mengena ni semayang saja. Yang penting semayang. Yang tu yang sebelum semayang tu ni, saya cerita wuduk je pun. Wuduk jangkit habis semua bab tu semua. Poken apa semua tu. Tinggallah benda-benda yang tak sepatutnya. Sapu pula tu tak tahu, tak gemar teman. Saya sejak tambah bila belajar pula, tambah pula kita tahu konten macam ni, meragukan ni macam ni, tinggallah senang. Tu botak paling senang. Shampoo tak habis, duit tak habis, mandi pun cepat, toilet pun tak keduh pakai, juruh terus pakai kain. Memang dari si hukum pun, kalau kita niat mandi sunat atau mandi wajib atau wuduk ni, bukan ada lap-lap. Kalau sejuk tu lain hal. Biar kering ni badannya. Pasal asarul ibadat makruh hilang ada. Ada kawan macam tu. Satu saya kalau musafir bukan bawa tuala. Cerita ke orang lah habis. Pasal apa? Mandi, badan bau. Mandi. Pakai terus. Kan ada tuala. Pasal tak ajar lap tu. Pasal kita faham prinsip asarul ibadah, hilangkan dia makruh. Memang ada makruh pun. Haram tu dah lah. Ada makruh. Maksud biarlah kesan ibadat tu. Basah-basah. Kita tak nak basah tu. Rambut kalau menjela panjang kan basah tu. Kalau terperuk lah, pakai kepiah busuk. Kalau botak, clear. Senangnya. Jadi asal cerita Syam'in, Donin, Jamid. Begitu juga wa'aini Ainu hibrin. Ain diri, ain dakwat. Dakwat tu. Cuma dakwat ni, kalau nisbah kita dulu, dakwat jenis celup-celup tu kan, yang istilahnya ada ain dakwat. Macam kalau jenis orang tulis kaligrafi tu kan, pasal antara dulu kalau nak tulis kaligrafi ni memang pakai buluh kayu, buluh lah selalu pakai celup kan. Jadi dakwat yang dipakai tu pakai dakwat Indian ink nama dia, ataupun saya pakai paker yang dalam botol tu kan. Memang dulu belajar tu. Yang tu dia ada ain dakwat. Yang tu bila kena kulit, dia memang ada satu lapisan kat kulit ni. Kena asah apa, gosok dekat lantai yang kesat, baru dia akan habis keluar. Yang tu ada ain yang ha'il. Ain ha'il. Jadi kalau kita pen mata bola ni, kena tengok dia ha'il tak ha'il. Tapi biasanya ha'il je. Memang kadang ada yang lekat susah hilang kan. Dia ha'il tak ha'il, kena tengok situ lah. Kalau kena air tu dia jadi macam apa? Cair. Dia akan cair. Kalau cair mutaghayyir, dia tak ha'il, dia jadi masalah mutaghayyir pula. Kalau dia tak hilang, dia tinggal. Adakah dia ha'il tak ha'il? Tapi kalau faham pen kita tu boleh abaikan lah, pasal mungkin sikit atau
Boleh jadi tak hail pasal dia bukan ada ain dawat tu kan. Boleh? Faham saya sebut kan? Dia bukan ada ain dawat tu. Tapi dia adalah dawat. Maksudnya dia warna dia tu kuat sampai lekat, susah nak hilang. Dia kalau ada ain maksudnya boleh kikih, dia akan ada macam satu lapisan. Ada lapisan kan? Tak ada lapisan pun. Tengok jenis. Jadi ada jenis pen yang ada lapisan, tu istilahnya hail. Jadi kena cermat semua, kena tengok semua. Kalau kita ambil yang mudah, tengok, ingat tak ada hail, ambil sembahyang, duduk doa, pegang tangan. Oh, ada hail. Masalah. Ada pun sabun, kadang-kadang sabun kita pakai sabun gosok tak apa. Ain sabun tu kita kais dengan kuku ke apa. Habis sembahyang, doa, wazan sabun tu lekat je. Tak apa masuk bawah kuku tu. Dia ada ain sabun tu, bila ada hak tu dia melekat, dia melekat tu. Ambil wuduk maksudnya sabun tu ada. Bila sabun tu ada, dia hail juga. Selalunya jenis orang kerja-kerja pomen tu lah. Apa ada minyak grease, minyak hitam. Yang tu memang kena basuh betul lah. Cuma bila orang kerja-kerja pomen ni, dia memang ada sabun dia untuk dia nak cuci kotoran-kotoran tu. Dan kena campur dengan apa? Abuk kayu apalah ada. Kedai Melayu jarang saya jumpa. Selalunya kedai Cina. Saya pernah hantar kereta-kereta apa, sikit nak cerita dalam tu lah kan. Bila kita pegang kotor tu, kadang-kadang hantar kereta bengkel kat kedai Cina, kita pegang-pegang. Kita wah tangan ada minyak, ambil pergi belakang ambil sabun. Sabun itu dia campur dengan abuk kayu punya. Maksudnya sabun tu satu hal, dan kita ambil tu dah ada sabun dengan ada medium untuk jadi penggosok tu dah ada. Jadi minyak tu nanti akan lekat dekat abuk kayu. Memang cepat sungguh cuci. Kalau kita sabun bersabun tu lagi air banyak kan. Dia abuk kayu tu menyebabkan jadi mudah. Sedang dia cuci. Saya tengok dia kata, dia orang ni lagi cepat lah rupanya. Satu kita jarang tengok pomen-pomen demo ni belum macam pomen-pomen kita. Pomen kita macam mana? Bodoh je opel. Bajunya pun bodoh. Kulit pun kadang macam baju. Dari segi comot tu. Tengok demonya pakaian tak comot macam kita. Badan pun tak comot. Sikit lagi saja sebut situ sikit. Sikit lagi nak sebut comot. Saya tak boleh saya sebut dia berangkai kalau tak saya. Comot macam mana? Katalah kereta kita pergi kedai pomen. Nak sebut kata kadang orang kapir ni, saya nak sebut ni orang Tionghoa ni Cina, kita pernah masuk kedai Cina dengan banding kedai Melayu kan. Bila kadang-kadang dia usik tayar lah, alignment lah, apa-apa. Bila dia masuk kereta kita, kalau badan dia kotor, Cina ni kalau kedai yang memang dia jaga ni nama kereta kita macam kemas jaga, macam baru lah sikit, macam tu kot bahasanya. Dia dengan berlomah tu dia tak masuk kereta kita. Dia akan panggil seorang lagi kalau nak test drive ke. Dia panggil, dia suruh kawan tu bawa. Dia tak akan masuk dengan dia berlomah tu dalam kereta kita. Dia tak nak dia masuk, habis semua tercemar kosen-kosen dengan steering tu. Cuba tengok pomen Melayu. Try lah hantar. Dia masuk bengkel, lagi kata ada apa. Hampa punya kereta, hampa memang orang jaga keretanya. Hampa tengok, pegang steering. Allah. Dia kan beli steering minyak, tak minyak, kotor, cuma dia pegang tayar kotor tu, pergi steering, test drive, okey, kereta best lah. Memang kereta best. Dia dah repair tu. Tapi kita masuk kereta, Allah. Minyak. Pakai baju jubah putih pula. Allah, hitam habis. Tak perhati lah tu. Sikit lah, saya sebut, saya pernah kena. Saya sebut tu. Pergi kedai yang orang mangsa lain, jaga pula tu. Wah, dia masuk kalau dia telajak kan. Dia perhati kita tau. Dia tengok kita perhati dia. Wah, Haji lah, sorry lah. Tangan tak nak basuh lah, lupa Haji. Dia minta maaf, kadang kelang kabut minta maaf. Wah, Haji lah. Macam dia suruh test drive. Dia orang sampai jaga ni tu. Kita try tak? Saya bengkel ni macam rumah saya lah. Saat kereta rosak, pakai kereta buruk. Bengkel ni kejap-kejap bengkel. Ni kereta sekarang ni taklah buruk macam dulu. Dulu kereta buruk semua. Orang tak mau pakai dah. Itulah saya kereta pakai. Itu je yang boleh beli cash pun. Beli kereta harga 5,000, 6,000. Jenuh masuk bengkel.
Dalam sak bengkel. Jadi bengkel ni memang tempat saya. Jadi satu kenal cerita bengkel tu. Tahu bengkel masuk kena posisi dia kosak kat sini, masuk kat bengkel. Orang lain boleh bank, kita boleh komen lah. Kita boleh komen lah. Siapa lagi nak boleh komen? Kita dia orang boleh finance, kita boleh komen. Itu ayat-ayat dia mana. Okey, saya nak cerita minyak hitam tu. Jadi kalau yang suri rumah memasak ni, itulah orang dulu jaga sisik ikan dan apa kan. Jenis tu lah. Dan ikan pun dia mesti siap lah, tak ada sisik dah. Donin jamid aini hibrin apa ya? Wahinain dan ain hina. Diri inai. Diri inai apa? Inai lah kan. Kan daun inai tu lekat. Daun inai tu kan dia melekat kan. Diri inai tu. Ataupun katalah dia sampai tahap dibiarkan kering. Kering tu celah-celah kuku, celah-celah jari antara kuku dengan isi tu. Ada ain inai tu. Ain inai tu dia istilah hail. Jadi kita tengoklah kalau jenis orang buat kuih ni tepung lah. Dan saya pun jenis orang buat kuih kat dulu kan. Masak-masak dulu pun tepung apa. Dia ada bancuhan yang kita kena dia yang pekat sikit tu. Kita cuci-cuci gitu je, ambil tu. Dia selalu nak perasan masa doa. Masa tu nak perasan tu tepung dah tengok. Kopek. Tengok ada lagi tahun ni. Lumayan lain lah kita. Pengalaman pernah kena tu menyebabkan kita tahu apa masalah. Orang tak pernah pegang tepung, tak nak baju tepung ni, kata apa? Dia tak tahu bila jadi situasi tu. Buat roti canai kalau roti canai. Tengoklah kuku kita panjang tak panjang apa. Gram 3 second lah. Gram 3 second tu. Tu semua tu kena pakai sarung tangan. Kalau orang tu tak ada heran ni, dia second melekat tu, dia kikir-kikir tu. Mudah. Padahal semayang kikir tu kena buang tu. Untuk atas kena pakai pisau cukur ke apa untuk kikir tu. Dia istilah hail. Padahal tak sah. Betul juga jenis-jenis apa benda cecair-cecair yang bila kita dekat kulit dia akan menyebabkan lapisan. Pengalaman saya dulu jenis cecair yang kita sapu kat cermin tu, yang bila hujan tak perlu pakai wiper tu. Dia selalu yang ada lapisan kat tangan. Pasal dia akan ada lapisan kat cermin. Dia memang tak nampak. Tapi kita boleh perasan sebenarnya bila kita basuh, kita rasa tangan tak puas basuh. Dia akan rasa sesuatu. Nak tahu tu nanti lepas 3, 4 hari, 5 hari, masa kulit kita kan dah sentiasa berpeluh apa, kita akan dapat tengok ada lapisan yang boleh kopek. Kira lah berapa hari kita punya lapisan tu duduk kat tangan tu. Saya sebut tu semua pengalaman saya pernah lalu. Tentu saya sebut tu. Kalau orang tak perhati, tak perhati. Kadang dia perhati, dia tak tahu. Dia tak tahu hukum lah. Mana sah tak sah. Kita bila belajar, benda tu kita tahu. Benda ni lapisan banyak hari ni. Kira-kira 3, 4 hari ni. 4 hari semayang kena kotor. Benda syarat tak cukup. Pasal kita diajar dengan tutup guru, dia ajar takwa. Bila kita tahu kondisi apa, macam mana ni. Cuma kita bukan sengaja tinggal semayang. Kita tidak ternyata ada benda yang menyebabkan tak sah. Kotor kena kotor, tapi tak wajib segera. Tapi kena kotor. Sabun ke apa, jenis-jenis itu. Baik, jadi asal disebut tadi duhnin jamid bi khilafi duhnin jarin. Bersalahan dengan minyak yang jarin. Lawan bagi dia opposite daripada jamid. Jamid beku, jarin mengalir. Asalnya minyak cair. Istilah cair ni dia tak membeku pada suhu bilik. Maksud jarin ni air ma'i. Wa ilam yasbutil ma'u alaihi. Sekalipun kata dia tak diamlah ataupun tak tetaplah air tak boleh bertakung atas dia. Air tak boleh bertakung atas dia pasal dia berminyak, tapi minyak tu dia tak beku. Dia cuma berminyak, dia oily je. Tapi dia tak jamid. Ni faham saya sebut apa? Memang ada minyak bila kena kat kulit. Bila kita sapu, katalah minyak zaitun ke apa, minyak sawit sekalipun, sapu-sapu simbah air tak basah, jatuh macam turah air atas daun keladi tu. Walaupun gitu, tapi sebenarnya air tu dia boleh sampai ke kulit pasal
minyak tu dia bukan jamit, dia tak jadi hail. Hail ni bila dijamit, oh hail. Kalau ada minyak, dia cuma meminyak tu. Kalau di sepah uji kaji makmal, nak tahu dia boleh sampai air tak sampai air, minyak tu cuma nak bagi contoh dengan kertas tak kena lah. Bila contoh kertas, kita sapu minyak tu, katalah minyak tu tak meresap dalam kertas tu, dia kan ada satu lapisan. Bila kita jurah air, basahlah kertas tu. Katalah bila sapu minyak tu tak meresap dalam kertas, tapi bila simbah air, kertas tu basah, walaupun air tak lekat kat kertas tu. Tak lekat pasal ada lapisan tu, pasal ada minyak yang kita sapu tu, tapi kertas bawah basah. Nak bagi contoh apa tu susah sikit, tapi saya nak bagi misal teori tu kan. Nak bagi kata air boleh sampai ke bawah walaupun air tak lekat dekat atas permukaan dia pasal dia berminyak, tapi bawah tu boleh basah pasal air boleh sampai, pasal dia bukan jamit, dia jarin, dia ma'air. Itu kot bahasa. Satu dobit dia, mana-mana minyak-minyak yang nama cair dalam suhu bilik ni, dia tak wajib dihilangkan untuk kita berwuduk. Cuma kita nak wuduk, dia ganggu sikit minyak. Tangan kita berminyak, bekas minyak sawit tu, sapu, ambil wuduk. Macam mana? Allah, minyak muka, sabun dulu, nak selesa. Tangan kita bekas taibar dah roti canai ke apa, betul, basuh tangan, ambil wuduk gitu. Tangan berminyak-minyak tu, kalau tangan tu pelantar majerin, tu lain. Itu istilahnya donin jamir. Kalau minyak tu kita makan kari, kalau kari tu dia berubah air kan, kalau kita cuci tak hilang, dan mana lagi guna sabun kan, dia berubah air. Biasanya kalau kari ni mukhalid lah, mukhalid. Kita basuh lah, tapi kita ada dia minyak. Macam kalau ada minyak yang kadang lapis minyak dia berminyak sangat, kita kena pakai tisu gosok, baru warna tisu tu pun akan bertukar jadi kuning dan sebagainya. Dia dengan minyak tu tak ada masalah, cuma ada benda-benda lain lah pula itu. Masalah kari apa tu lah pula. Kalau kata dia ada sikit yang boleh diabaikan, abaikanlah tu. Tapi kita memang tak selesa kalau tangan kita ada minyak tebal apa kita makan tu, melainkan kena lap tisu sabun. Jadi bersihkan tu satu hal. Kalau ada syak, bersihkan lah. Ada syak, bersihkan lah. Kalau makan sup lembu pula, lembu pit dot ni, makan dedak je, memang dia lemak, panas tak apalah, nampak tak ada. Bila dia beku sikit, nampak lapisan tu, tangan kita pun berlapis. Hak tu memang kena cuci pasal dia jamit. Tambah pula tangan kita putih pasal tangan kita panas sikit kan, dia suhu badan kita panas daripada suhu bilik. Dengan sebab panas tu dia mencair lah, tapi macam mana pun nak boleh nampak beku ni. Yang tu jamit. Tu nak wuduk memang kena cuci. Kalau sabun apa tak ada, apa teknik dia? Senang je, gosok kat tanah. Ni pengalaman duduk luar negara, makan minyak-minyak ni, sabun tak ada. Dia tak ada provide sabun. Macam mana? Rumput tak boleh. Kalau rumput kering tak apa. Terbaik dia tanah. Ambil tanah. Saya buat sekali, orang tiru punya. Saya gini dia, terlambat. Makan kadang nasi biryani dia berminyak tu. Mana nak sabun nak basuh? Macam mana? Tanah ada. Masuk tanah. Rupanya ramai orang tiru. Jadi memang kena tanah. Dia bila ada elemen untuk minyak tu lekat kat dia tu, dia akan turun sekali tu. Dia akan menipiskan lapisan minyak lah. Itu kalau makan kat tanah apa, kat kemah apa. Tapi kalau makan dalam bangunan tanah apa, mau lantai nak jumpa, tu kena cari sabun je. Dia nak kain dekat meja. Tu lain lapik meja tu. Tak apa. Catering biar dia mau cuci, tapi comot lah. Asarihu hibrin hina wa kadza yushtaratu ala ma jazama bi kathirun. Macam tu juga, tapi ibarat dengan kaza-kaza ni ada khilaf. Yushtaratu ala ma jazama bi kathirun, disyaratkan di atas barang yang telah menjazam dengan dia oleh kebanyakan ulama. Allah yakuna wasakhun tahta zufrin. Kebanyakan ulama ada juga syarat ni, apa dia?
bahawa tidak adalah wasakh daki tahta zufrin di bawah kuku. Satu kuku kita ni disuruh potong mingguan, jangan tahunan baru potong kuku. Dari segi syariat kita tak diajar untuk membiarkan kuku tu panjang. Bahkan rasanya bab kuku ni, kita di Malaysia pendidikan kita memang diajar sekolah rendah lagi, tadika lagi. Apa dia? Kuku tak boleh panjang. Ada hari cikgu cek kuku. Hari Jumaat, tangan duduk atas meja, apa? Cikgu nak cek kuku. Mana panjang, kena ketuk dengan pembaris. Macam tu dia gigit-gigit. Tu yang gigit aku rasa kena ketuk. Peringatlah hari Jumaat aja mesti kamu tahu, aku tak umur kami dah potong. Buat pendidikan. Ni penting pendidikan. Jadi walaupun kita tengok orang kafir, bila dia ada sekolah kebangsaan, tak tengok dia banyak kuku banyak. Macam apa? Dia dah didik dengan kebersihan tu. Tapi kalau yang kuku banyak tu bukan sekolah kebangsaan, tu sekolah vernacular. Parah dia lagi. Apa kuku orang je lah banyak-banyak tu. Kuku hidung ni tu, selamba kan. Tu lah. Kalau macam mana pun nak bela kuku panjang, jagalah kebersihan. Itulah. Tapi susah buat kerja ni. Kuku kalau panjang dia suka koyak. Kalau kuku apa macam kuku besi, macam kuku tu tak apa lah. Tak tahulah apa dia tu kan, nak sebut tak pandai. Kuku werewolf tu kan. Baik, jangan ada daki bawah kuku. Yang cuma daki ni dia bukan semata-mata daki, tapi daki yang yamna'u ghusul al-ma'i lima tahtahu, yang menegahkan sampainya air lima tahtahu bagi barang yang ada di bawahnya. Tahtahu, tahta zufrin, di bawah kuku tu. Maksudnya kulit yang ada bawah kuku tak boleh nak sampai air disebabkan daki yang duduk di bawah kuku. Suatu kuku tu kena bersihkan lah. Ambil apa, colek gigi ke apa, lidi ke apa, bersihkan. Bersihkan. Selalunya orang yang duk buat kerja batu simen, main tanah, duk berkebun, dia orang ni biasanya tak akan suka kuku panjang. Siapa? Dia kotor. Biasanya dia orang ni memang kuku pendek. Yang suka kuku panjang ni orang suka duk pejabat tu. Yang tu suka bela kuku panjang. Dia duduk kuku duk gitu. Kuku panjang. Orang kebun kan suka kuku panjang. Kotor lekat je lah kuku tu. Tambah pula kena jangkitan bakteria agak mati sebab luka ada kuman yang dalam tanah. Ni ada kes dalam besok kan. Mati pasal apa? Jangkitan kuman di seorang petani, tapi luka tu, kuman tu menyebabkan kematian dia. Ingat beres apa sebut tu. Jadi daki hak ni lah yang masalahnya. Daki yang boleh menegah air. Jadi kalau ada daki, memang kat badan kita penuh daki yang tak boleh dikesan dengan mata, atau daki yang dipanggil wasakhul ba'i, maksud daki yang daripada air tu ada daki ni masyhur sebut ulama yang tu tak apa. Tu disebut khilafan li jam'in minhum al-Ghazali wa Zarkashi wa ghairihima wa atlaqu fi tarjihi, telah itlaq mereka itu Imam Ghazali, Zarkashi dan selain padanya fi tarjihi dalam pentarjihan mereka itu dalam masalah ini. Wasarahu bil musamahah, dan mereka telah memperjelaskan dengan bermaafan amma tahtaha, berkenaan daki yang ada di bawah kuku, minal wasakh, daripada daki. Ma tu daki lah, minal wasakh itu bayan bagi ma. Jadi daki ni ada ulama beri maaf dari sudut daki yang ada di bawah kuku. Duna nahwil ajin, tidak seumpama tepung. Tepung duduk bawah kuku tak maaf, tapi kalau daki maaf. Dia macam daki kat badan kan. Daki kat badan kita ni, kalau kita mandi jenis cara bosok simbah peruh je, sebenarnya badan kita memang ada daki. Nak tahu macam mana? Bila berpeluh, kosong lah. Bergulung-gulung pula. Jatuh kat lantai atas tikar bunyi kelepuk tu. Hamba tak tahulah jenis badan semua kemas-kemas, tak ada daki kan. Saya sebut badan saya. Daki macam tu je nak. Dia panggil wasakhul ma'i. Yang tu tak apa. Kalau nisbah mandi pun dia tak istilah menegahkan air ke kulit. Dia memang sebati dengan kulit. Bahkan tak perasan pun daki tu sebenarnya. Daki tu hanya perasan bila kita gosok tonyoh dia akan keluar. Yang tu kebanyakan ulama dia kata musamahah.
Jadi tak musamaha macam mana? Kalau daki tu dia bukan daki ma'i saja, bukan wasakul ma'i, tapi ada benda lain yang bercampur dengan kita punya kebasahan dalam badan, dengan daki-daki yang kat badan wasakul ma'i tu, ada benda lain yang turut serta di dalam tu. Yang tu memang kebanyakan ulama tak maaf, pasal dia kata seumpama tepung tak maaf. Wa asyara al-Azra'i wa ghairuhu, telah mengisyarat oleh Syekh Azra'i dan selain daripada Syekh Azra'i ila dha'fi maqalatihim. Ni Syekh Azra'i dia lawan balik pendapat ni lah. Dia kata dhaifnya pendapat mereka itu Imam Ghazali, Zarkashi, wa qad sarraha fi tatimah, telah mentasrih oleh Imam Nawawi dalam kitab Tatimah, wa ghariha dan lain pada kitab Tatimah, bima fi Raudhah, dengan apa yang dalam kitab Raudhah Imam Nawawi juga, wa ghariha min adabil mustamahah, kerana Imam Nawawi dalam kitab dia lain dia ada sebut dalam Raudhah, dalam Tatimah, dia kata tak maaf bisyai mimma tahtaha, dengan daki yang ada di bawah kuku, haitsu mana'a usulul ma'i, sekira-kira daki ni boleh menegah sampaikan air bimahali pada tempat dia. Jadi macam mana nak tanggung pendapat ulama ada khilaf macam ni? Khilaf tu satu hal, dobit dia mudah ya. Ada tak hail menegah air? Itu ya. Daki badan ke, daki air ke, apa ke, kotoran minyak ke, ada tak hail dobit tu? Fahamnya tu? Tak ingat nama ulama bahas tak apa. Semua tanggung dia orang ni, dia orang kata kalau maaf pun benda tu tak menegahkan air. Pasal daki badan ni memang dia tak menegah air kan. Pasal memang ada kat badan. Abuk-abuk apa kat muka kita ni, dia memang tak menegah air, memang air sampai. Tapi kalau sampai satu tahap, ada satu ain yang menyebabkan air tak sampai, itu memang masalah. Dobit dia hail tu. Wa abtal Buqawi, dan telah berfatwa oleh Syekh Buqawi fi wasakhin, pada masalah daki yang hasala min ghubarin, yang dia terjadi, dia terhasil daripada atau sebab min ta'liliah tu, sebab ghubar, sebab debu, abuk. Kita duduk tepi jalan raya highway, orang duk buat tanah merah, baru duk tabur apa tepi jalan rumah kita, ataupun duduk dekat kuari batu pecah letup apa, rumah-rumah daun pisang kita pun tengok berdebu, badan kita pun berdebu habis. Macam ni kata dia, kalau daki ni terjadi daripada debu-debu tu, bi'anahu yamna'u sihhatal wudu, dia fatwa kata yang ni menegah sah wudu. Imam Bukhari kata, Imam Bukhari kata bi khilafi ma nasha'a min badanihi, bersalahan dengan apa yang terjadi daripada badan dia, wahwal al-irqul mutajammidu, dia lah peluh yang dah kering, mutajamid. Apa kering? Peluh yang terhidrat. Yang tu kot bahasa moden sikit kan. Peluh yang dah terkering. Mutajamid ni peluh yang bila air dia kering, pasal badan kita panas sikit, bila berlaku penghidratan air daripada badan, menyebabkan daki tu lekat di badan kita. Peluh yang mutajamid macam ni, Bukhari kata tak apa. Itu hampa try tengok mandi, tak mandi 2 minggu. Pelik ke tak? Seminggu tak mandi biasa. Tak pernah kerja kita tak seminggu tak mandi. Kalau orang duk sibuk mengaji, ada sampai tahap tak mengaji. Saya dulu biasa seminggu sekali yang mandi. Masa duk mengaji pondok tu, minggu sekali yang mandi. Hari Jumaat ni. Siapa? Bukan dia buat kerja apa, bukan main bola. Badan bukan busuk pun. Sampai orang tegur lah, wangi lah. Kau pakai minyak wangi apa? Pula kita tak mandi seminggu dia kata wangi. Perli kan apa tu Tapi saya dah sebut ni. Pasal apa? Bukan dia buat benda peluh. Ngaji di pondok pula dengan teduh dia, ada lapis getah lah atas, duduk bawah pokok manggi. Pondok saya pondok tabligh. Ini dah repair lah. Dah jadi rupa lain lah, tak macam asal saya duduk dulu. Duduk bawah pokok manggi, mula ni pokok manggi, mula ni pokok durian, ni pokok manggi, mula ni pokok rambutan. Teduh lah. Tengah hari panas lik-lik, orang panas, kita relax. Kena pula mesti sejuk macam ni. Walaupun ni duduk bawah pokok sejuk je ni. Tak tahu nak mandi. Nak mandi apa? Masa pun sibuk, letih. Tak ada masa nak mandi tu. Masa mandi tu tak ada. Melainkan Dekat India tu kan. Dia tak mandi. Berapa nak mandi? Itulah. Tapi bila mandi,
pasal ada perlu apa, airku muntajamid ni bila kena air nak bagi keluar peluh tu, dia syarat kena bagi panas sikit, berlari sikit ke, bagi dia berpeluh, bagi kena air. Tengok ni kembang gonyol tau. Tutup air lah, jangan bagi air dah semua kan. Gosok. Bergulung-gulung dulu. Tu cerita pengalaman tak mandi seminggu kan. Tu sikit. Memang ada tempat-tempat kadang suasana macam tu. Yang ni kita Malaysia memang payah nak tengok ada orang yang tak mandi sampai sehari tak mandi langsung, payah. Pasal kita dah biasakan budaya mandi. Saya pernah biasa berkawan dengan Pak Arab, kita kata kau nak mandi ke? Dan kita nak khidmat untuk dia. Nak bagi tuala apa? Hantar Rasul? Kata, dah tajuilah Rasul. Bila dia jawab itu, aku tak perlu mandi. Kerana kita nak maghrib, kita mandi. Walaupun tak buat kerja apa. Asar ni mandi dah. Maghrib mandi lagi. Cuma isyak tak adalah mandi kan, pasal terlalu dekat kan. Tapi Zuhur mandi, Asar mandi, Maghrib mandi. Jumpa Pak Arab ni, kita bagi tuala kat dia, kot ada nak mandi, nak sembahyang kan. Ada Al-Ghusl. Al-Ghusl. Dia muskil lah. Al-Ghusl. La tahtajuilah ghusl. Aku tak perlu nak mandi macam apa? Amal yataghayyar, kata dari raihati. Bau badan aku berubah ke? Aku busuk-busuk ke? Tak, kata. Baru kita faham punya Melayu ni dia punya jaga kebersihan ni tahap dia gilanya. Pak Arab tak macam tu. Gilanya dari sudut dah biasa kita beradat mandi. Orang pagi dah subuh mandi. Lagi basuh-basuh kain apa duha mandi lagi. 2. Nak Zuhur bukan dah pun mandi lagi. Asar mandi dulu. Maghrib mandi lagi. Wow, mandi power. Dalam hadis memang ada sebut itu isyarat mandi apa. Kalau orang sembahyang 5 waktu ni, dia lah macam satu orang duduk di tepi sungai, satu hari dia mandi 5 kali. Rasulullah tanya, hal yabqa min badani min daranihi syai', ada tinggal dah berlaki kat badan dia? Rasulullah, sahabat kata la. Jadi orang Melayu ambil hadis, beramal hadis tu kan. Yang kata bila mandi sehari 5 kali tak ada laki, walaupun tak payah gosok pun. Tapi kalau sebulan sebelum mandi, merah-merah muka nak bagi hilang daki sikit gitu. Saja cerita bab daki. Dan kata dia wa jazama bihi fil anwar, telah jazamlah oleh Imam Bughawi bihi fil anwar. Anwar pun saya tak ingat nama pengarang kita yang lama, tak peduli kita lah. Tak ada nak menengok. Anwar siapa? Anwar Ad-Dabili. Wajazama sahibu Anwar, dalam kitab Anwar. Dah nak baca mudah itulah. Siapa Anwar dia? Tak tahu. Kita tak peduli lah. Ulama dulu siap nama kitab pengarang apa-apa semua dalam kepala kita. Kepala dia mah. Kita kitab yang saya jumpa sebut Anwar mana ni? Nur apa pula ni? Dalam kitab Cahaya. Macam tu nama kitab. Wa khamisuha dukhulu waqtin li da'imin hadas. Ni satu lagi isu. Sambung ni insya-Allah. Isu kita hari ni hail lah dengan mughayyir, taghayyuran daran. Ada soalan? Kalau cop ada hail. Cop ni double same tu. Cop jari. Cop jari tu hail. Sebab dia ada ain dia. Kan bila print tu keadaan lekat, kena dengan tisu tu yang lekat-lekat tu, yang lekat celah-celah kita punya urat jari tu kena hilang kan. Yang tu istilahnya ada ain hibrin, ain dawat. Bukan kesan lah, kesan. Kalau sampai kita dah hilang dah, tak ada lah, dia asar aja. Kalau asar tak ada, dia topik dia ainu hibrin, ain. Tahu ain kalau kita dah gonyoh, ada tak hilang lagi? Asar ke ain? Dah gonyoh tak? Gonyoh. Lantai pun kasar punya macam kita pasir. Gonyoh. Ada tak? Apa dia? Boleh lah. Asar ke ain. Pasal dah gonyoh. Memang ada bahas kita yang tu dari sudut. Kalau kita gosok tak boleh hilang juga. Memang dah hilang tu. Yang ni dia dah sebati yang kulit. Dah asar. Dia bukan ain. Kalau ain keluar dah. Macam yang hitam pun main tu.
Kadang ada hilang air yang dia lagi hitam. Tapi yang tu kena tengok lah. Biasanya yang tu memang ada ain. Kalau minyak hitam pomen ni biasanya memang ain. Walaupun dah hilang habis dah ada. Ain. Biasanya ada ain dia. Saya pernah bergelombang dengan minyak macam tu. Satu saya sebut tu. Kadang kita repair basikal aja pun. Pantai. Betul. Oh. Nak hilang tu payah lah. Tapi memang ada ain dia. Memang ain. Maksudnya dia memang boleh dihilangkan semua. Cuma pelarut yang kita guna untuk hilangkan ain, sabun apa tu, power tak power. Kadang sabun tak kuat, dia tak mau hilang. Dia memang ada sabun yang boleh menghilangkan minyak-minyak macam tu. Dia ada peluntur dia yang khas. Yang memang kalau kita guna yang alat betul, sabun betul, mudah je nak tanggal. Tapi kalau tak betul, jenuh pakai sabun banyak, dia tak hilang. Jadi kena cari alat yang betul lah untuk hilangkan kotoran-kotoran tu. Macam kita pakai apa, cat kalau kikir jenuh lah. Bukan kira ada kikir. Apa dia? Gunalah peluntur batu petin, tina tu kan. Konyol-konyol, senang je hilang. Tapi tu 3 second tu tak boleh. Tu memang kena koyak kulit. Tina tak boleh. Kalau 3 second tu tak boleh. Dengan gajah, dengan uhu boleh ke koyak. 3 second tu tak boleh. Tambah yang kuat, yang asid dia kuat tu, kuku. Kalau kena kuku dengan kulit berasap tu, sakit tu. Yang tu memang dia dah mati kulit tu. Kena kikir buang. Masalah ha'il, istilah dia ha'il. Kalau zaman saya, masa sekolah kebangsaan dulu, dia orang suka pakai gold dust tu. Ada buat hari lahir ke apa ke dalam kelas, lalu duk tabur kat orang. Gold dust kan sebut kelit-kelit, lalu artis duk pakai aibu kat sini. Kelit-kelit kan. Zaman saya dulu popular lah tu. Alah, saya punya bengang lah. Maksudnya apa? Suka lempar-lempar kat orang. Dia melekat kot. Masa dia ada gam kot dekat dia gold dust tu. Dia panggil gold dust lah. Sebut emas tu. Dia mengelit tu. Allah, kena tu cukup bengang. Kita sampai-sampai suluh macam mana. Allah, ada lagi. Dia macam ada gam. Saya dulu cukup bengang tu. Kalau dalam kelas kena je saya marah. Macam apa? Apa kau orang ni, kau nak sapu muka kau, sapu lah. Apa sapu lempar-lempar kau orang. Macam apa? Ganggu. Dia orang, saya keluar ayat tu lah. Saya dulu kalau dalam sekolah, bukan dalam kelas, member kelas ni, memang tengok muka tak semayang, kena bancuh kan saya. Memang, dulu memang, kau boleh jumpa orang macam tu. Tengok muka tak semayang. Kau semayang tak? Semayang. Kau apa ni? Apa agama kau? Islam. Sebab rukuk saya punya ayat, kalau orang berat dengar boleh. Nak bagi orang tu semayang kan? Macam mana? Pandai sungguh. Sampai dia sedar, tobat menangis-nangis. Kenapa? Semayang. Itu jadi geng saya. Bila dia semayang jadi geng saya. Kau kena semayang. Berdosa tak? Kau ngambil neraka. Kau isap rokok? Kau ambil rokok, kau tonyoh mata kau. Itu pun api rokok pula, api neraka. Nak dengar saya punya ayat-ayat tu. Saya punya kempen dulu kalau jenis orang tak semayang ni, rakan-rakan sebaya, geng-geng kita kan. Takkan duduk diam. Jumpa pula ustaz-ustaz dulu yang kaki-kaki usrah ni tu. Ayat mulut saya lama saya tak sebut lah benda-benda tu. Memang macam tu. Dengar tu kalau tak insaf saja memang batu dengan kayu. Jumpa semua jadi geng saya. Semua nak semayang apa-apa. Jadi tiang dia orang nanti di pengurusi Persatuan Agama Islam. Yang mana yang jadi tuan kuasa semua, yang mana perempuan tak pakai tudung, siap. Tak pakai tudung, bancuh, lepak ke tudung pula. Lepak gerbuk, pakai tudung. Dulunya lah kan. Mai tua ni dia perangai lain pula. Dia tak mahu kelahi tu lah, dia kelahi lain pula. Kelahi Wahabi tu. Wahabi pun tengok, tak guna kelahi kat dia orang. Kepala batu, apa? Baik aku doa yang banyak kat dia. Allahumma hadina. Boleh cerita sikit. Apa cerita gold dust apa lah tadi masuk cerita dalam sekolah sikit. Nak kena kenal apa ha'il itu ya. Ha'il tu. Kenal ha'il saya. Ada lain. Itu kalau jenis orang pakai susuk-susuk tu. Susuk dalam, kalau dia masuk dalam tak ada apa yang keluar tak apa. Tapi kalau ada jenis, tak tahu lah. Jadi susuk ni selalu ada ilmu-ilmu gelap kan. Black magic sikit. Ilmu hitam apa ni. Kalau duduk dalam kulit, tak ada hal lah. Ni sebab wuduk tu. Tapi amalkan ilmu-ilmu macam tu,
bahaya, mati su'ul khatimah, susah nak mati. Alhamdulillah. Wa khamisuha dukhulu waqtin. Allahu a'lam. Ada lagi? Betul kan. Alah kali ini. Bawa mantik. Diorang tak ada. Mantik pun kita awal lagi tak? Mana? Pasal 10. Oh, dilalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita duk bicara ni buat dilalah ni. Dilalah lafaz. Jadi kalau ikut bab dilalah paling besar dalam pembahasan mantik, pembahasan ilmu pun besar, kita punya pembahasan dilalah lafaz, dilalah lafziyah, dilalah benda ghairul lafziyah yang tu kita pakai dalam kehidupan tapi tak pakai dalam pembahasan ilmu. Pembahasan ilmu mesti faham dilalah lafziyah. Lafaz ni makna apa, makna apa, makna apa, makna apa. Yang tu yang kalau kita belajar disiplin mantik, kita tak akan berani nak mengata apa, nak goreng lebih-lebih pasal kita kau lah goreng. Apa yang boleh faham daripada lafaz tu sendiri, ibarat tu lafaz dengan mufradat dia tu, untuk dengan tarkibkan dia, kita jadikan synthesis, jadi kalam, jadi jumlah, nak ambil faham macam mana. Jadi data soalan tu, data kita bicara tu, hal yushtaratu iltizam luzumi dhihni tu, ke khariji hal yushtaratu iltizam. Jadi kita dah berbicara ni bab dilalah iltizam. Dilalah iltizam ni kita sebut sesuatu dengan memahamkan benda yang lazim pada dia. Kita sebut ulangan sikit kot, pasal dia ada 3 dilalah daripada lafaz ni. Ada dilalah mutabaqah, dilalah tadammun dan dilalah iltizam. Dilalah mutabaqah kita sebut satu lafaz, kita faham ain lafaz tu. Sebut singa seekor singa lah tu. Singa ni bukan ekor singa. Faham sebut singa, faham singa, tu adalah dilalah mutabaqah. Dilalah mutabaqah. Kalau sebut singa, kita faham bulu tengkok singa. Yang tu kita faham, yang tu dipanggil dilalah tadammuniyah. Pasal tengkok singa tu tadamun, sebahagian daripada juzuk daripada whole singa. Padahal lafaz singa dia sepatutnya menunjukkan singa keseluruhan daripada ujung sampai ekor dia. Tapi kita sebut singa, faham bulu tengkok singa. Ni dipanggil dilalah tadamun. Kalau kita sebut satu kalimah, dia tak memahamkan juzuk, tak memahamkan keseluruhan, tapi ada benda yang terlazim daripada dia, yang tu dipanggil dilalah iltizam. Dilalah iltizam. Kalau kita sebut rumah, sebiji rumah tasawur dalam kepala kita, tu dilalah mutabaqah. Sebut rumah, nampak bilik tidur, tu tadamun. Sebut rumah, apa? Kita bukan tasawur rumah, tapi sebut rumah tempat rehat. Dia faham lazim daripada rumah tempat rehat. Dia maskan, dia mustarih, tempat rehat, tempat rehat. Ataupun yang tu dipanggil iltizam. Dia lah iltizam. Kalau sebut insan, faham kepala, tangan, badan sampai kaki, itu dia lah mutabaqah. Sebut insan, nampak muka je. Pasal sebut insan selalu gambar isi, gambar muka. Mana ada gambar tangan kaki. Sebut insan,
bayang muka. Mahathir tambah bayang apa sekarang? Muka Mahathir. Kalau Mahathir, mestilah juzuk Mahathir daripada awal ujung rambut sampai ujung kaki. Itu mutabaqah. Mahathir apa? Iltizam ke apa? Ha? PH. PM. Lagi? Mudah lupa. Mahathir Melayu mudah lupa. perosak bangsa Melayu. Melayu. PA Mahathir. Pemecah belah parti-parti Melayu. Dia menimbulkan banyak dilema dalam masyarakat Melayu. Ada. Bukan ada orang lain. Daripada dulu, daripada dia muda dulu. Semua PM semua dia lawan. Tengku Abdul Rahman, Tengku Abdul Razak. Siapa lagi ya? Hussein On. Betul dia tak? Betul dia. Dia sampai sekarang dia timbul masalah banyak. Dia. Oh, cerita apa ni? Iltizam. Syaitan. Diri syaitan tu, kepala sama kaki. Itu mutabaqah. Syaitan Was-was. nampak mata syaitan. Oh, itu tak tahu mana ni. Syaitan apa perangai dia? Was-was. Syaitan dia akidah aku. Penjamun akidah. Contoh saya. Itu apa? Iltizam. Itu dia lah iltizam. Wow. Itu yang gaji mantik lalu macam ni dia kemas dari sudut tu lah. Dari sudut nak faham tu. Atau kalau kita sebut wujud. Apa wujud? Ada apa? Apa dilalah ada? Mesti marji' ada tu apa? Ada zat yang khariji. Jadi ada tu ada apa? Mesti faham. Benda maujud tu zat maujud, ain maujud. Dilalah kepada wujud pada ain maujud ialah mutabaqiyah. Mutabaqah. Sebut wujud dengan hal wajibatul lizat, mada mati zat. Itu luzum lawazim dia. Banyak tu. Yang tu yang kalau bahas satu-satu, kalau tengok ulama kenapa dia bahas mengapa itu. Maksudnya dia orang punya kepakaran dari segi memahami sesuatu tu, masya-Allah. Jauh lah yang kita ni, bila kita sebut kita pula sampai hilang kemahiran. Apa benda ni aku nak bagi nak bagi menilai macam mana, nak faham lafaz tu. Satu bila ada orang yang dia ambil faham dengan cara yang tak betul, tambah faham nas disebut nas, tapi dia tak ada kaedah nak faham nas tu dengan betul. Nanti yang nampak rosak banyak. Cukuplah saya sebut tu melirik macam ni. Jadi soal dia, hal yushtaratu fil iltizami al-luzumul khariji. Adakah disyaratkan pada iltizam ni, maksudnya fil iltizam di dalam iltizam, adakah yushtaratu al-luzumul khariji? Tu naik panggil bagi yushtaratu. Adakah disyaratkan pada iltizam ni luzum khariji, maksudnya kelaziman, maksudnya benda yang talazum, yang berlaziman, yang khariji. Istilah khariji ni benda yang luaran. Saya terjemah macam itulah. Murad khariji ni yang memang boleh dilihat dengan mata kasar. Itu istilah kharij. Yang boleh dilihat dengan realiti, yang boleh dicapai dengan panca indera. Itu bahasa-bahasa lain untuk terjemahkan apa dia luzumul khariji tu. Luzumul khariji. Jawab bagi soalan tu, la yushtaratu fihi qatan. Dia kata tak syarat. Tak syarat fihi fi iltizam ni, la yushtaratu luzumul khariji fihi fi iltizam. Tak syarat. La yushtaratu la yushtaratu luzumul khariji fihi fi iltizam. Tak syarat untuk nama di dalam iltizam ni mesti ada luzumul khariji. Ada. Walaupun tak boleh tengok dengan mata kasar, tetapi talazum tu mesti ada. Talazum mesti ada. Pasal apa tak syarat luzum khariji? Li husulil fahmi bidunihi. Kerana boleh hasil faham apa? Faham iltizam tu bidunihi, tanpa luzumil khariji. Dia lah iltizam ni, dia benda yang boleh faham, dia mafhum. Dia istilah apa? Science of the words. Science of the words. Words science. Apa? Dilalah tanda kefahaman yang boleh dipaham daripada sesuatu lafaz.
Kalau kita sebut kipas, faham kipas daripada tangkai, batang dengan daun dia. Sebut kipas, faham tu daun kipas saja. Itu tadamun. Tadi tu iltizam, iltizam tu mutabaqah. Faham kipas betul. Kipas angin, hasilkan angin, alat hasilkan angin, tu iltizam. Syarat ke tengok angin? Tak syarat. Maksud apa? Kita boleh faham kipas ni alat hasilkan angin. Iltizam. Ialah iltizam. Jadi satu tak syarat luzumul khariji. Dia bukanlah syarat luzumul khariji. Yang penting faham kepada khariji tu ada. Faham khariji tu. Faham pada luzum tu ada. Kipas hasilkan angin. Lampu hasilkan cahaya. Lampu tu sebatang lampu tu, tu mutabaqah. Lampu tu dia ingat tempat masuk lampu je. Tu tadamun. Lampu hasilkan cahaya. Lampu je hasilkan cahaya. Itu iltizam. Sebut mukmin. Mukmin ni orang yang syuhud orang salah. Mukmin. Itu iltizam tu. Mukmin orang yang kata la asyhadu an la ilaha illallah, lafaz talaffuz dengan kalimah syahadah. Muslim, mukmin. Itu mutabaqiyah. Saya tak katakan muslim melainkan dia asyhadu qail, asyhadu an la ilaha illallah. Dia musyhid. Syahid, syahadah. Sebut muslim, nampak ada juz'iyah muslim ni, mayang, sujud, pakaian tutup aurat. Itu tadamun. Muslim akidah sahih. I'tiqad kawan salah. I'tiqad akhirat. Tu iltizam tu. Satu, kita nak jadi mukmin betul-betul, ialah iltizam kita kena kuat, bukan tadamun. Kan? Bukan pakai jubah sorban. Tapi iltizam. Iltizam apa? Ta'alluq qalbi tu, hidup. Siapa pakai sorban? Siapa pakai jubah? Siapa tutup aurat? Siapa semayang? Siapa zikir? Siapa taat? Ialah iltizam tu. Ustaz, faham ke sana tu mesti ada. Jadi faham pada iltizam tu, walaupun tak ada luzumul khariji. Satu tak syarat luzumul khariji. Kama fi diddaini, seperti mana kata dia pada dua did, pada dua benda berlawanan. Fa inna ahadahuma salah satu daripada diddain yufhamu min al-akhar biduni talazzumihima fil khariji. Dia boleh dipaham daripada satu yang lain biduni talazzumihima, dengan ketiadaan talazum, berlazim-laziman kedua-duanya. Diddain, dua berlaziman ni, fil khariji, pada luaran. Saya sebut benda berlawan, sesuatu yang opposite meaning, kita boleh faham opposite dia walaupun tak ada luzumul khariji. Besar lawan dia kecil, besar kecil. Cantik dia ni, talazum dia huduf yang lain. Allah ilah, talazum dia masih wallahu ka ilah. Kan yang tu. Itu dipanggil iltizam tu. Satu, sebut Allah, Allah ni ilah. La ilaha illallah, Allah aja ilah. Apa faham? Masih wallahu ka ilah. Tu apa? Itu talazum. Tu, jadi boleh faham? Boleh faham. Dan takkan boleh faham melainkan orang yang memang pakar untuk faham. Dapatnya tu. Tapi asal dalam bicara, kalau nak cari dua did, kita sebut satu kalimah, did tu kita boleh faham dengan jalan talazum walaupun tak ada kharij. Satu, kita ngaji tauhid banyak benda macam ni. Kalau kita sebut mudah, hayat, siapa hayat? Allah. Lawan hayat, maut, mayat. Faham Allah tauhid yang dia, Allah hayat, Allah hanya hayat. Lawan dia lain pada Allah Ta'ala, mayat. Mayat lah kita. Tak mayat pun. Untuk macam mana? Kata ni did, Allah saja hayat, kita ni mayat. Nak faham? Bila mayat? Hakikatan mayat. Ni dah hilang hakikat mayat kita pasal Allah bagi hayat kita. Kita misalnya memang asal mayat. Kuntum amwatan, dalil Quran. Dalil akli nakli sama, untuk bakar takkan lari ya.
pasal nak fahamkan dhid bagi Allah huwal hayyu, dia saja hidup, selain pada dia mayat. Kuntum amwatan fa ahyakum, Allah yang hidupkan kamu. Jadi nampak hidup pasal apa? Pasal Allah yang bagi hayat kat kita. Kita bukan hidup, kita muhya, kita bukan hayyun. Tapi bila Allah Ta'ala dia bagi hayat kat kita, faka'annama lanal hayah, seolah-olah kita ni ada hidup, padahal kita bukan hidup, kita muhya, kita dihidupkan. Apa yang disebut ni? Ini pun antara istilah-istilah talazum yang disebut oleh ulama. Satu benda-benda macam ni kadang nak ngaji mantik, oh faham. Hari ngaji macam ni, ngaji tauhid dah. Ngaji tauhid, betul guru ajar tauhid. Dalam tauhid tu walaupun dia tak sebut ilmu mantik, tapi dalam ajaran itu semua penuh ilmu mantiki. Saya sebut tu pasal saya pernah ngaji mantik. Mantik ni pun antara pelajaran saya minat. Oh dia. Semua pelajaran tauhid adalah mantiki. Betul-betul faham clearnya. Dhid, nakid, apa masya-Allah. Mesti faham dengan satu pahaman yang sangat jelas. Apa yang hak, apa yang batil tu. Tegas sangat. Tegas sangat. Satu faham la ilaha illallah, kalau faham betul-betul dia tu, semua orang yang kalau faham betul-betul la ilaha illallah semua jadi aulia. Kat kita ni jadi aghbiya. Siapa? Kita tak faham betul-betul. Saja bunyi gitu sikit, kasar lah sikit bunyi gitu ni. Jadi apa faham ke sebut betul. Lagi saya sebut tu saya syok seorang. Macam mantik jadi lah. Tak sebut apa. Saya ngaji pun ada guru yang ajar mantik ni. Kita tengok dia syarah. Benda lah dia syarah ni. Aku tak apa nak tangkap dia cerita apa. Kita tengok dia cerita tu sedap. Sedap dengan dia cerita. Memang kita tengok dia cerita tu sedap. Dia enjoy. Dia cerita tu dia faham betul. Kita terkepil-kepil nak faham benda. Dia nak cerita apa sebenarnya ni. Saya nak cerita apa tu? Tentang luzum khariji. Dia ada kalau sebut dua dhid, kita boleh faham dhid lawan dia, opposite satu meaning ni, dengan ada talazum, dengan tanpa talazum fil kharij. Tapi kita boleh faham. Jadi memahamkan berlawan daripada sesuatu yang tu adalah dilalah iltizam. Sebut satu kalimah, faham lawan dia. Memaham dhid bagi satu kalimah, faham yang tu dipanggil dilalah iltizam daripada lafaz. Tapi dilalah iltizam bukan yang mafhum, tapi yang mantuk dia, yang mukhalafah. Yang mukhalafah. Arti yang dalam usul fiqh jumpa dilalah mafhum mantuk, mafhum mukhalafah. Pasal memang yang tu usulub nak faham satu kalimah. Kalau sebut kita baik, kita kata dia baik, awak faham? Dia bukan jahat. Faham mesti yang tu. Dia cerdik, kamu dok. Dia rajin, kemalah. Memang macam tu tak? Muslim, bukan kafir, bukan fasik. Dia takwa, bukan berwak. Main bahasa sikit. Jadi dia sebut talazum. Bal bainahuma ta'anudun fi. Bahkan di antara keduanya dhid ni dia ta'anudun, ada inat, ada berlawan-lawanan fihi padanya, pada bainahuma ta'anudun fihi pitalazum. Pada berlaziman tu dia akan ta'anud, maksudnya berlawan-lawan lah pasal didain. Jadi dia nak sebut didain tu pasal apa? Pasal nak sebut tak ada luzumul khariji yang syarat untuk memaham iltizam. Yang tu ya dia nak cerita situ. Jadi dia nak misalkan didain pasal dhid, memahamkan dhid daripada satu kalimah yang tu adalah satu qaid talazum daripada lafaz. Dia ni laju buat kita. Oh maksud tak slow. Kan? Tak slow je nak boleh faham. Kau nampak ke tak slow tu? Kita nampak laju tu, bukan nampak tak slow tu. Dhid slow tu tak nampak kan? Nampak laju. Itu dipanggil bainahuma ada ta'anud. Ada hal ni dia akan menafikan hal ke sebaliknya. Penafian daripada apa sebaliknya itulah talazum daripada sesuatu lafaz. Baik. Jadi kalau gitu, kalau tak syarat luzumul khariji, hal yustaratu fil iltizami al-luzumul zihni, adakah disyaratkan pada iltizam ni luzum zihni syarat ke? Jawab, na'am, ya. Jadi nak faham talazum ni banyak menyangkal.
mengajar kita kaedah macam mana nak jadi arif kan. Apatah lagi istilah talazum ni paling banyak bab iltizam ni bab ketuhanan paling banyak. Nak mengajar kita boleh arif billah. Pasal bila dia punya iltizam tu dia ada luzumul zihni. Maksudnya luzumul zihni bahasa lain luzumul akli. Jawab dia na'am, mesti ada syarat lah tu. Orang yang tak ada kebolehan untuk faham dilalah akliyah, dia tak akan dapat boleh faham talazum ni. Talazum pada satu lafaz, bahkan dia hanya akan faham adi. Dia akan faham irtibatun adi ya. Itu sebab apa? Dia pegang perut dia. Apa? Yang tu ku adat. Bukan iltizam. Bukan mesti. Bukan mesti. Kalau dia punya iltizam tak mana? Oh, yang tu pun saya ajari jauh sangat kan. Nak sebut kaedah berfikir. Sekejap baca dia dulu lah. Jadi adakah disyaratkan pada dia lah iltizam ni luzumul zihni? Naam, yustaratu, disyaratkan luzumul zihni. Baca itu naik paling belakang. Naam yustaratu wujuduhu, disyaratkan wujudnya wujud luzumul zihni, mesti ya. Fihi, pada dialah iltizam. Untuk jadi dialah iltizam ni mesti ada luzum zihni, luzumul akli mesti ada. Kita manusia, Allah yang jadikan aku. Dialah iltizam. Jadi mesti akli itu kuat. Kalau aku manusia, aku lapar ni aku dah makan, itu hati. Aku manusia ni nak berjalan, aku kena ada kaki, itu hati, adat. Lapar ni kena makan nasi, makan temikai tak jadi. Tak jadi try nak makan temikai 10 hari tak makan nasi, try nak adi. Tapi bila lapar mesti ada yang melapar yang kita. Itu iltizam. Itu iltizam. Jadi macam mana nak faham adi dengan iltizam tu? Yang tu yang kalau bahas dalam tauhid, dia bahas tu akal. Tu akal ni, kebolehan kita nak bagi kenal mana akal, mana adat. Itu pun benda besar lah kan? Untuk membolehkan kita pasal nak mengenal Allah Ta'ala ni, dia bukan ukur adat, dia ukur akli. Ukur akli. Kita tengok dia duduk ngantuk aja, contoh kan, siapa? Jaga malam kuat, boleh jadi kan. Letih, macam hal lah. Siapa? Orang lepas makan atau tak makan lagi, boleh juga. Itu apa? Adi. Bukan luzum. Bukan luzum. Itu irtibat adi je. Luzumnya apa? Mesti ada masalah. Itu luzum. Masalah apa? Kita sebut tadi tu semua adi. Tapi yang mesti apa? Mesti ada yang menyebabkan dia jadi begitu. Yang tu mesti. Itu mesti. Tapi apa dia? Itu irtibat adi. Dia lah iltizam ni macam mana? Mesti ada menyebabkan dia jadi macam tu. Mesti ada. Mesti ada. Tak boleh selesai satu hal, tapi mesti ada. Mesti ada. Itu iltizam tu. Mesti tak tidur malamnya. Tidak. Malam tidur. Bahkan tidur awal lagi. Tak ada namanya isyak awalnya. Tidurlah. Pergi ngaji ngantuk. Apa masalah? Mesti ada masalah. Saya nak ajar iltizam ni. Satu, jadi guru, benda macam ni, dia termasuk dalam psikologi ya. Ilmu psikologi. Saya dah masuk gigi situ lagi kan. Mesti dia. Kenapa minat? Siapa tak minat? Tengok, ada masalah. Mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Cuma kita tak rajin lah pergi korek masalah apa. Mesti ada masalah. Kau tengok budak-budak pondok ni, misalnya kan, ramai. Tapi ngaji apa orang ni? Mesti ada masalah. Orang masalah ni bunyi ngaji kat lain. Dia tahu tak mengaji pun. Apa masalah dia orang ni? Apa masalah? Mesti ada masalah. Iltizam. Itu iltizam. Masalah apa? Yang tu adi. Itu irtibat adi. Itu kena simak. Tapi mesti ada masalah. Itu iltizam. Kita makhluk mesti ada khalik. Itu iltizam. Kita mak bapak kita beranak. Adi. Bukan iltizam. Itu adat. Nabi Isa tak ada bapak pun. Nabi Adam tak ada mak bapak pun. Boleh ada. Pencipta. Tak adi. Pencipta tu mesti
Tapi pencipta dia, yang mengada, yang mesti ada, tu iltizam. Tu iltizam tu yang irtibat dia sebut. Dia luzumul zihni, luzumul akli. Satu kita ni dah dapat ilmu tauhid, dah dapat luzumul akli ni, luzumul zihni ni. Kalau kita makan, sihat aja. Berasa sihat tu dekat ubat, macam mana? Baru irtibat adi, belum akli. Irtibat zihni tak ada talazum dengan Allah Taala. Maksudnya belum ahli tauhid, belum akil, belum berakil lagi nama dia. Baru adi, baru kena yang kuadat. Siapa sihat? Makan. Siapa ni? Kenyang. Siapa ni? Minum air, makanan berzat, macam tu. Pasal tu jadi. Jadi irtibat adi. Pasal apa ni? Allah yang sihat aku. Tu iltizam. Nak cari hukum orang boleh kenal iltizam zihni ni, zaman ni lagi susah. Sangat. Kalau ni dalam bab kesunnah. Satu, Nabi Rasul luzum zihni ni paling susah kali. Kalau atas tanya orang, siapa dia yang memang dapat iltizam luzumul zihni yang the highest level? Nabi Rasul. Tak ada orang boleh challenge. Pasal apa? Jasad dia dengan makhluk, hati dia dengan makhluk. Pasal dia lah iltizam kuat. Kita makhluk, irtibat kita kuat dengan makhluk. Pasal apa senang ni? Duit banyak. Pasal apa? Tengok pendapatan aku berapa. Pasal apa? Kita ni irtibat semua makhluk. Tak pergi kepada khalik makhluk. Nabi Rasul paling kuat luzumul zihni. Kita selalunya akal kita dia banyak terpengaruh dengan adi. Satu, ada orang sampai tak mengaji, tak sembahyang. Maksudnya apa? Irtibat adi tu sampai jantung jadi itikad dia. Kita tak, walaupun tak ada kerja, macam mana? Boleh sembahyang. Bahkan kata je mana? Tak risau pun buat kerja. Bahkan yakin dengan solat, dengan taat, Allah Ta'ala akan bagi rezeki kat kita. Orang ada irtibat, ada luzumul zihni yang boleh buat itu. Orang tak ada. Kita gila kau. Nak makan apa? Nak makan apa? Kau gila. Dia bukan mustahil akli. Dia harus akli. Tapi ramah Allah bagi jadi kita tak pernah minta pun. Takkan dia tak pergi makan kita? Kalau ada kita pun dia bagi jadi, kita tak payah minta. Takkan rezeki nak kena minta? Tak. Rezeki syarah panjang lah tu. Cuma saya nak sebut luzumul zihni. Jadi apa maksud kata dia disyaratkan luzum zihni? Mata hasala musamman lafzi fi zihni hasala zalika lazim minhu. Maksud dia macam ni, bila-bila saja hasala musamman lafzi, hasillah musamma lafzi. Istilah musamma zat lafaz yang dinama oleh lafaz. Faham musamma lafzi ni dilalah. Asal lafaz ialah lafaz. Musamma lafzi asal kita zat lah. Mikrofon mana? Sebut lazim mikrofon. Ni ain mikrofon. Faham semua ni mutabaqah. Faham dia tisu, dia gabuh. Tadamuniyah. Mana iltizam? Sifat dia tu. Mukabbirus saut. Dia membesar suara, pembesar suara. Jadi mana musamma lafzi fi zihin? Membesar suara. Jadi bila hasil saja musamma lafzi ai mukabbirus saut fi zihin, hasala zalika lazim minhu. Itulah lazim dia. Apa dia? Mikrofon membesar suara. Memang besar pun nak apa? Hangpa nak faham banyak besar kat mikrofon ni apa dia? Silinder. Kepala dia besar, ada gabung depan, you know. Ada switch ni tu. Nak faham besar, faham apa? Faham talazum. Faham talazum tu. Walaupun itu bukan menafikan faham tadamun dan mutabaqah dia, tak. Tapi besar faham sesuatu adalah faham talazum. Kalau tengah mengaji ni ada orang sebut apa? Api. Apa tu tasawur? Api. Faham api tu? Nyalaan tu. Itu mutabaqah. Tadamun, api apa?
nampak asap sebahagian daripada juzuk api kan. Contoh, api apa? Pondok terbakar. Api apa dia? Kena bawa air. Tu talazum tu. Jadi bila faham je api, faham air. Api kena bergerak pada patas. Api pondok terbakar. Api minta pertolongan. Api kan. Yang tu talazum tu. Mata hasala musamma lafaz ni fi zihin, hasala zalika talazum. Lazim itu. Hasil lazim dia. Dah faham api terbakar apa? Tinggal je. Dia akan berlaku tidak balas. Jadi berlaku tidak balas ni siapa? Pasal ada di dalam iltizam. Bila tak ada di dalam iltizam ni, yang tak ada tidak balas ni, singa, ular cari apa? Kayu. Singa cik panah senapang tak pun banyak pekok siapa? Sokam ular kayu lah kita. Buluh, ambah buluh. Siapa dia halang dengan buluh? Boleh faham saya apa kan? Itu talazum. Pasal apa ni? Orang ada di dalam iltizam, ada luzum bizini pun ada tidak balas. Ular, dia faham di dalam mutabaqah. Ular melengkau, dia faham itu je. Itu bodoh ular. Ular dia faham lidah. Tak boleh ekor dia bunyi. Apa? Tak tamun. Bodoh. Satu tak ada tidak balas. Bodoh ular. Ular mana? Kayu. Iltizam dia kuat. Itu pun iltizam tu pun masih iltizam adi. Jauh kan, saya faham kan. Satu orang faham azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak faham di dalam lafaz. Dah tidur. Kalau orang di dalam iltizam kuat macam mana? Satu lah ni, uish, apa? Dia faham nak zuhur tu, dia dah iltizam lah. Dah iltizam lah. Jadi dia ada musamma lafaz tu hasil. Jadi mata hasala musamma lafzi fi zihin, hasala zalika lazim. Benda terlazim tu akan berlaku kat dia. Jadi kalau contoh apa? Azan 1:30, pukul 1. Apa jadi kat dia? Lazim itu berlaku. Dia mandi, dia bersiap. Dia tak keluar. Dia akan, kalau dia kerja, dia berhenti kerja. Dia bersiap, dia berkemas, cuci tangan, tukar baju, ambil wuduk. Pasal apa? Nak ambil iltizam tu. Jadi bila nak faham iltizam, lazim tu akan ada pada dia. Kata dia, pasal apa mesti ada lazim? Izla fahma li musamma bidunihi. Kerana tidak ada faham lil musamma lafaz biduni luzumil sendiri. Kerana tak ada kefahaman bagi musamma tanpa luzum zihni. Tak ada luzum zihni, tak dapat musamma lafaz. Tengok saya sebut apa pandai tak? Durian, mau fikir siapa cepat? Iltizam, saya nak cerita iltizam ni. Saya sebutlah durian, ada duri, tak payah, saya tak nak tu, saya nak iltizam. Durian sedap, yes, iltizam pun tak kuat. Durian pulut, masuk dalam mulut. masuk dalam mulut tak? Pulut. Bila pulut macam mana? Tak nak dia akan hasil lah. Pulut tak ada, dia beli boleh? Faham saya sebab apa? Pasal apa? Musamma tu dia takkan boleh melainkan ada zini tu. Kalau durian, kawan tak ada iltizam apa-apa, macam mana durian? Kalau nampak ada anak semua, abah lapar, apa faham apa lapar? Lapar ni perut kosong, abah faham itu je. Abah faham betul-betul mutabaqah lapar. Kalau faham iltizam macam mana? Lapar. Buat apa? Buka bekas apa roti ke apa, Ustaz ambil roti makan. Itu iltizam. Lazim dia akan berlaku apa dia? Mencari untuk mengisi kosongan perut.
Tu lazim dia. Jadi ada istilah musamma lafaz, ada luzumul zihni, lazim. Atau istilah kita iltizam tu lah. Sebila iltizam mesti ada luzum, dan apa yang kita buat tu itu ialah perkara yang lazim kan untuk dapat musamma lafaz. Sikit ada istilah itu, try nak dengar gitu kan, walaupun nak sebut satu-satu tu baik. Jadi perlu pada luzum zihni pasal tak ada kefahaman bagi musamma lafaz biduni luzum zihni. Wali husuli talazum biduni an yakuna zaman qati'an bainahu wa bainal musamma al-malzum. Dan juga wali husuli lazim, kerana nak hasilkan lazim, benda yang nak melazimkan bagi musamma tu, biduni an yakuna zaman qati'an. Dan kerana nak menghasilkan lazim ni, biduni dengan ketiadaan an yakuna zamanu qati'an, dengan bahawasanya adalah masa qati'an memutuskan bainahu di antara lazim wa bainal musammal malzum, dan di antara musamma malzum, benda yang dinama daripada malzum tu. Terjemah lah, nak dapat terjemah tu, faham tu, nak ambil istilah, nak husulkan lazim dengan tidak adalah masa tu sebagai pemutus antara lazim dan musamma malzum. Jadi dia cerita elat tu. Elat kenapa mesti luzum zihni kena ada. Kena ada luzum zihni pasal tak boleh faham musamma lafaz tanpa luzum zihni. Dan perlunya luzum zihni kerana nak hasilkan lazim daripada talazum tu, biduni an yakuna zaman qati'an, dengan tidaklah masa tu sebagai pemutus yang memutuskan antara lazim dan musamma malzum. Musamma malzum apa yang nak dihasil daripada iltizam tu lah, cari makan tu. Macam nak terjemah bahasa Melayu, terjemah sebiji-sebiji macam tu lah kan, tapi nak sebut dengan perkataan tu. Wali husulil lazim biduni an yakuna zaman qati'an bainahu wa bainal musammal malzum. Allahumma salli alaihi wasallam. Asal dia nak bicara tu, nak kata nak faham iltizam, di dalam iltizam ni mesti ada luzum zihni. Bila ada dengan luzum zihni, akan ada benda lazim yang untuk dibuat untuk menghasilkan iltizam tu. Apa yang nak dihasil tu lah dipanggil musamma malzum. Saya sebut contoh lapar tadi, apa faham? Kena cari makanan, lazim cari makanan tu akan ada. Jadi pasal apa tu nak cari makanan tu? Kerana nak menghasilkan musamma malzum, hilangkan lapar, nak hilangkan lapar. Jadi luzum zihni tu mesti ada, dan antara lazim dengan nak hilangkan lapar tu, jadi cari makan dengan nak hilangkan lapar tu, tak dapat tidak an yakuna ada zaman ni qati' antara lazim dengan musamma malzum. Boleh enggak? Ada cerita elak ni. Jadi nak faham apa? Nak faham dia lah iltizam ni, dia mesti ada luzumul khariji satu. Dan luzumul khariji ni faham tu mesti ada benda lazim, jadi untuk dapatkan malzum. Dan antara lazim dan malzum ni tak dapat tidak dia mesti ada zaman untuk berlaku tindakan antara apa tindakan yang dia akan buat, dia hasilkan lazim untuk menghasilkan musamma malzum. Maksudnya apa yang sebut lapar ni, kena cari makan. Nak cari dengan hasilkan hilang lapar, dia mesti ada zaman yang kotek.
antara lazim dengan malzum. Kalau yang tu agak berat, ambil ni ya. Untuk faham dilalah iltizam, masih ada luzum ni. Masih ada. Hal hadhi dilalatu lafziyatun am aqliyatun. Kalau faham tu boleh jawab tu kan. Situ tu. Dah segar ni. Bila baca ni pun, nak baca ni tak boleh baca 5 minit, 10 minit. Dia mesti nak boleh telan kan. Nak baca ni terganggu baca tu. Kita ada ijaz masa yang tu lah, fleksibel itu lah. Jadi bila lafaz nanti kita akan jumpa lah, ada saya sebut sekali lalu hari tu, pasal bila sebut antara lazim dengan musamma malzum ataupun dengan musamma dia lafaz dengan musamma lafaz, nanti dia akan ada istilah, ada lafaz yang ni dipanggil taraduf, tasyakuk, tasyaruk, taraduf, apa disebut, takhaluf, tashkik, dia akan ada istilah yang tu, tanadud, am khusus mutlak, am khusus wajahain, dia akan sebut. Pasal bila sebut lafaz, itu benda-benda yang bila sebut lafaz nak ambil faham kepada dilalah dia tu. Dengan di iltizam tu ada lafaz, iltizam dia did, ada lafaz, iltizam dia naqid, ada yang tashkik, ada muradif, ada am khusus mutlak, ada am khusus wajahain, tambah nak banding dengan benda lain. Bila sebut satu lafaz, mesti ada satu lafaz lain untuk buat perbandingan dia. Yang tu nanti akan hasil dengan lafaz tu ada benda luzum akli dia, apa dia, berlawan, seerti. Tashkik dia apa, am khusus mutlak dia apa, am khusus wajahain dia apa. Itu kaedah kita nak mengenal tu lah. Sebut je satu kalimah, nak bagi faham iltizam tu mesti kena cari siapa adik-beradik keliling dia. Yang tu kot, kalau nak sebut prinsip tu, jumpa situ nanti. Belajar mantik ni dia memang ta'akul tu banyak. Ta'akul banyak pun ada disiplin. Ulama kita dah ajar disiplin berfikir apa betul. Cara disiplin berfikir tak betul tu yang jadi sibel tu. Dia faham apa je dah. Sebut apa panjang ya lu. Masa belajar satu lafaz, ambil faham dengan disiplin yang tak betul, walaupun sepatutnya kena faham betul, tapi dia akan faham salah. Dia pasal angle tu, angle faham, cara faham tu salah. Antaranya dilalah. Dia tak faham dilalah tu nak buat bagaimana. Macam misalnya sikit dalam bab tu, konteks tu, Quran sebut macam mana? Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Allah Ta'ala haramkan atas kamu darah bangkai dan lahmal khinzir. Apa faham lahmal khinzir? Mutabaqah dia apa? Daging babi ya. Kul ya huwa hiya daging babi ya. Tadamun dia apa? Daging Tadamun. Rahman khinzir. Urat-urat tu lah kan. Dan tadamun mestilah urat-urat daging tu. Itu tadamun dia. Darah yang ada dalam daging-daging yang dah dihirir, daging babi tu. Sajalah sebut atas konteks kita belajar ni. Apa iltizam dia? Allah Ta'ala haramkan daging babi. Apa? Makan babi tu. Makan babi tu daging aja ke? Kalau babi, daging babi pun haram, tambah lemak dia, tambah tahi dia. Itu dia lah iltizam tu. Yang ni apa? Makan tu iltizam dia. Pasal sebut daging, mestilah makan daging tu kan? Kulit macam mana? Kalau daging pun haram, kulit apa tak lagi? Pasal
daging yang kulit, nisbah binatang ni kalau kita ambil sembelihan, nisbah maksud daripada binatang adalah daging. Hati, jantung, limpa tak peduli, darah tak peduli, tanduk tak peduli. Maksud daripada binatang adalah daging. Jadi bila Allah harama lahmal khinzir, apa maksudnya? Yang lain benda tu min babil aula. Babil aula tu termasuk dalam iltizam tu. Ialah iltizam. Wala taqul lahuma ufin. Apa? Nak kelahi dengan bapak tu saya cakap mulut, dah ke? Ufin pun salah. Untuk macam mana? Menyepak je bagi. Itu. Baguslah. Apa dia lah iltizam kau pakai? Mana akli, mana irtibat luzum zihni yang kau faham kat situ? Situ lah. Sekali lalu. Ada orang ni tak faham situ lah. Allah bila khalaqal arsya, dia Rabbul Arsyil Azim, thumma stawa 'alal arsh. Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, thumma stawa 'alal arsh. Dah habis langit bumi, lepas tu thumma stawa 'alal arsh. Bukan duduk atas arsh, bukan luzum situ. Boleh faham saya apa? Bila summa tu bukan azali lagi ala arsh, kan? Dia bukan sabit Rahman ala arsh. Isbat fi'il. Saja sebut tu. Sebut istiwa bukan mustaqir ala arsh, bukan? Tu di dalam lafaz tu. Apa makna istiwa tu? Mana mustaqir tu, kan? Tak kena kalau mustaqir dah mana salah. Ada yang tu luzum daripada mana istiwa, kan? Nama ulama dan nisbah ke orang salah. Memang luzum daripada istiwa tu mana istiqrar, dengan mana julus, untuk kalau bukan apa, sikit-sikit jauh sikit lah ke sana. Nak bagi contoh tu lah. Sebut satu lapas tu dengan nak tengok dia punya jihad ta'akuli dia tu. Wallahualam. Itu dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidaytika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana wa bi rahmatika ya arhamar rahim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.